Jadi untuk mengulas lanjut, saya akan bersama dengan pakar iaitu Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid Profesor Ekonomi Kesihatan, Pengurusan dan Polisi. Selamat pagi, Prof. Pagi Nabila, terima kasih kerana menjemput saya untuk sharing sedikit berkaitan dengan laporan daripada World Economic Forum ini. Baik, sama-sama Prof. Jadi berdasarkan data yang saya bentangkan tadi semua, mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana kita nak menilai implikasi terhadap ekonomi ketika ini dan masa depan berkaitan perubahan iklim serta impak terhadap sistem kesihatan global secara khususnya. Ya, apa yang Saudari Nabila bentangkan tadi, presentasikan tadi adalah secara keseluruhan yang melibatkan secara global ya. Jadi kalau kita lihat di benua Asia, mungkin patternnya sedikit berbeza ya. Di peran 66 implikasi daripada perubahan iklim itu mungkin yang lebih relevan di kawasan Asia dan juga di sekitar Asia Tenggara ini adalah pertama dari segi banjir ataupun flooding ya. Yang pertama, yang kedua adalah daripada perubahan cuaca yang menyebabkan berlakunya ribut taufan. Kerana ini akan menyebabkan perubahan kepada iklim yang akan memberi impak khusus kepada sistem kesihatan kita. Malahan kalau kita lihat daripada 12.5 trilion kehilangan ekonomi itu, hampir 1/4 daripadanya adalah berlaku di sekitar Asia dan juga Asia Tenggara. Jadi ini harus kita berikan perhatian kerana ada impak khusus dari segi sistem kesihatan yang akan memberikan impak kepada penduduk di negara ini, termasuklah golongan-golongan yang rentan ya di kalangan masyarakat kita. Kalau kita lihat tadi satu angka dari segi impak kesihatan yang dilihat tadi adalah dia menggunakan satu indikator yang dibangunkan oleh WHO iaitu Disability Adjusted Life Years. Ini adalah bilangan penduduk dan juga dan yang disebabkan oleh kematian dan juga disebabkan oleh kehilangan produktiviti. Ini digabungkan sekali daripada 2 bilion dailies tadi itu, 1/4 sampai 500 juta, 500 bilion dan 500 miliar adalah berada di kawasan Asia. Jadi negara kita dan juga negara jiran kita semuanya mempunyai risiko yang cukup tinggi apabila kita bercakap berkaitan dengan perubahan iklim ini, dan ini harus diberikan tumpuan khusus daripada mereka yang menggubal undang-undang dan juga penggubal polisi kesihatan di negara kita. Baik Prof, mungkin Prof boleh terangkan juga berkenaan kos secara langsung dan juga tidak langsung yang berkaitan dengan isu kesihatan susulan daripada perubahan iklim ini. Sebab kita tahu kita perlukan kos yang banyak untuk mengurus perubahan iklim ini dalam jangka masa panjang. Jadi bagaimana Prof? Ya, kalau kita lihat daripada 12 trilion US dollar yang dilakukan prediction tadi, sebenarnya 21% adalah merupakan kos secara langsung. Tetapi kos tidak langsung itu lebih tinggi, 79%. Daripada mana datangnya? Ini disebabkan oleh beberapa perkara. Salah satunya adalah disebabkan oleh hilangnya produktiviti, disebabkan ahli masyarakat kita menghadapi penyakit-penyakit dan juga kondisi yang menyebabkan mereka tidak boleh memberikan sumbangan dari segi ekonomi. Jadi hampir 35% lebih daripada 3/4 daripada kos yang dikira tadi adalah merupakan kos yang tidak langsung. Jadi ini merupakan satu perkara penting supaya kita mahu memastikan supaya rakyat kita tidak hilang produktiviti, terutama mereka golongan yang bekerja, supaya mereka boleh menyumbang terus. Dan kita dengar tadi mengenai implikasi kepada KDNK. Jadi kalau kita tidak dapat menghasilkan secara langsung produktiviti yang optimum, ini akan memberikan kesan kepada ekonomi negara secara langsung. Okay, Profesor, kalau boleh saya tunjukkan kembali antara perubahan landscape yang akan terkesan ialah kerosakan infrastruktur. Jadi secara khusus bagaimana Prof boleh kongsikan bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi infrastruktur dan perkhidmatan penjagaan kesihatan terutamanya dalam kalangan komuniti rentan? Ya, kalau kita lihat dari segi struktur kesihatan atau fasilitas kesihatan yang ada di negara kita, kita lihat bahawa banjir dan juga ribut mungkin memberikan kesan yang secara direct lah
kepada fasiliti-fasiliti kesihatan yang sedia ada. Sebab itu fasiliti atau kemudahan kesihatan yang sedia ada harus diperbaiki. Kalau yang sudah lama itu harus diganti atau dibina yang baru supaya dapat menangani masalah-masalah yang mungkin disebabkan atau berkaitan dengan perubahan iklim. Siapakah golongan yang rentan? Jadi golongan yang rentan terhadap perubahan iklim ini salah satunya pertama sekali adalah golongan kanak-kanak, kerana mereka memerlukan rawatan khusus. Keperluan-keperluan kesihatan khusus terutama sekali di peringkat awal umur ya, mereka mesti mendapatkan imunisasi, mendapatkan penjagaan kesihatan yang komprehensif. Golongan yang kedua adalah golongan wanita. Kerana wanita terutama sekali mereka yang berada dalam golongan umur reproduktif ya, perkhidmatan kesihatan ibu dan anak semasa ibu mengandung dan sebagainya, ini harus dipertahankan kerana ini merupakan satu perkara yang cukup sensitif. Sekiranya tidak diberikan tumpuan, ini akan menyebabkan peningkatan dari segi kadar kematian ibu disebabkan oleh persalinan dan juga kadar kematian bayi di peringkat awal. Ini negara kita sudah pun jauh ke hadapan dibandingkan dengan negara-negara lain. Kadar kematian ibu dan juga kadar kematian bayi jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan juga di Afrika kalau kita bandingkan. Golongan yang rentan yang ketiga yang harus kita berikan tumpuan adalah pertama sekali mereka yang mengidap penyakit-penyakit kronik. Jadi ditunjukkan ada jangkaan mereka yang mengidap penyakit respiratory, darah tinggi dan juga kencing manis misalnya, penyakit-penyakit kronik ini, mereka ini akan mudah mendapat komplikasi sekiranya berlaku perubahan dalam iklim yang mana boleh menyebabkan penyakit yang mereka hadapi itu mungkin menjadi lebih teruk ataupun keupayaan ataupun kemungkinan mereka mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang komprehensif mungkin terganggu disebabkan oleh cuaca yang sukar untuk mereka bergerak, dan pada masa yang sama negara mungkin menghadapi masalah untuk menyediakan prasarana kesihatan yang baik untuk memberi rawatan kepada mereka yang mengidap penyakit-penyakit kronik, terutama sekali penyakit-penyakit yang memerlukan rawatan berterusannya. Dan golongan yang seterusnya adalah yang ini berkaitan dengan penyakit kronik juga adalah golongan warga emas. Mereka yang umur 60, 65 tahun ke atas ya. Mereka ini biasanya di negara kita hampir 70-75% di golongan ini merupakan golongan yang sudah pun mengidap penyakit-penyakit kronik. 3 penyakit kronik penting di negara kita adalah penyakit kardiovaskular iaitu penyakit hipertensi dan juga penyakit jantung. Yang kedua adalah kencing manis dan yang ketiga adalah penyakit jantung atau ischemic heart disease. Jadi golongan tua ini merupakan golongan yang akan mendapat kesan yang begitu tinggi kalau sekiranya kita tidak mengambil langkah yang positif untuk memastikan golongan-golongan ini terlindung daripada aspek ataupun kesan negatif daripada perubahan iklim ini. Jadi sistem kesihatan yang sedia ada harus disiapkan supaya kita bersedia sekiranya apa yang dijangkakan berlaku tahun 2050 dalam laporan yang disediakan oleh untuk World Economic Forum ini berlaku, dan kita sudah mempunyai sistem yang dapat sekurang-kurangnya menangani masalah tersebut. Prof, antara cara lain ataupun langkah lain kita boleh lihat untuk mengenai krisis ancaman iklim ini ialah melalui pelaburan. Jadi bagaimana pelaburan dalam strategi adaptasi dan mitigasi iklim dapat memberi impak positif kepada ekonomi kesihatan dalam menangani cabaran berterusan akibat perubahan iklim ini? Jadi kita tahu bahawa kebanyakan negara-negara membangun seperti Malaysia dan juga negara-negara lain di sekitar Asia ini, kita menyediakan peruntukan kewangan yang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara maju untuk sistem kesihatan. Kalau kita lihat secara global ya, health spending ataupun pembiayaan kesihatan adalah sekitar 9.8 trilion iaitu 10.3% daripada KDNK. Tetapi Malaysia di negara kita dan juga banyak lagi negara jiran kita di sekitar ini cuma menyediakan tak sampai pun 5% daripada KDNK. Jadi pelaburan dalam sistem kesihatan ini harus ditingkatkan dan kita harus mencari kaedah bagaimana kita mendapatkan dana yang mencukupi untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang mampu untuk menangani masalah-masalah kesihatan yang akan dihadapi oleh ahli masyarakat penduduk negara kita yang disebabkan oleh perubahan iklim pada masa hadapan. Jadi keutamaan harus diberikan oleh kerajaannya. Kalau kita lihat
selain daripada itu pelaburan dalam sistem kesihatan ini penting kerana kebanyakan daripada solusi ataupun jaran penyelesaian kepada masalah kesihatan disebabkan oleh iklim ini memerlukan inovasi. Kalau kita lihat salah satu daripada impak perubahan iklim adalah peningkatan insiden dan juga prevalent daripada penyakit denggi. Ini disebabkan oleh nyamuk lebih mudah membiak apabila kita mempunyai cuaca hujan yang berpanjangan, perubahan dari segi cuaca, perubahan dari segi suhu dan sebagainya. Ini menyebabkan kalau kita lihat sekarang pun bilangan kes denggi sudah pun meningkat. Tahun ini saja bilangan kes denggi kita adalah 2 kali ganda dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi untuk memberikan cara atau solusi ini kita memerlukan pelaburan dari segi research ataupun penyelidikan supaya kita boleh menyediakan solusi yang lebih efektif ya. Kalau kita lihat ada penyelidikan untuk yang dilakukan dan hasilnya telah pun dapat dilaksanakan iaitu dengan menyediakan melepaskan nyamuk yang diinfeksikan dengan Wolbachia. Jadi apabila nyamuk yang dilepaskan ini didapati dapat mengurangkan populasi nyamuk yang boleh menyebabkan denggi. Ini memerlukan penyelidikan. Selain daripada itu, penyelidikan ke arah menghasilkan solusi-solusi yang lain seperti misalnya menyediakan vaksin kalau ada penyakit-penyakit yang boleh kita selesaikan dengan cara vaksin. Jadi ini memerlukan pelaburan dari segi sumber keuangan. Pada masa sekarang investment kita dalam penyelidikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara-negara lain, terutama negara yang maju. Baik, itu berkenaan pelaburan. Mungkin secara ringkas berbakikan 1 minit, apa cadangan Prof kepada pembuat dasar untuk jangka panjang nanti, solusi? Ya. Jadi kita harus menyediakan satu sistem perkhidmatan kesihatan yang resilient dan juga yang boleh menangani masalah iklim pada masa hadapan. Salah satu daripada perkara penting yang harus kita siapkan adalah supaya kita menyediakan dana yang mencukupi, sistem pembiayaan kesihatan yang sesuai dan kita mencadangkan bahawa skim perkhidmatan atau skim National Health Financing System harus dilaksanakan dengan segera supaya kita menyediakan dana yang mencukupi supaya kumpulan-kumpulan yang rentan dapat mudah mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Yang keduanya adalah kerjasama di antara semua sektor, multi-sectoral approach perlu dilaksanakan, dan yang ketiga adalah perkongsian data di antara sektor awam dan swasta. Ini harus diperkuatkan supaya apa-apa tindakan yang akan kita lakukan untuk menangani masalah perubahan iklim ini dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada bukti dan juga evidence yang sesuai. Baik, sudah tentu di sebalik semua dapatan membimbangkan ini masih wujud ruang untuk langkah konkret diambil oleh pemegang taruh bagi mengurangkan impak kesihatan akibat perubahan iklim. Jadi terima kasih diucapkan kepada Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid Profesor Ekonomi Kesihatan, Pengurusan dan Polisi IMU. Jadi banyak lagi perkongsian selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.